Baiklah, kita sambung sesi pembelajaran kita untuk hari ini untuk unit 18 Mesra'i Alam. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah buku aktiviti, muka surat 40 dan 41. Baik. Kita lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid dapat menulis jawapan pemahaman bagi soalan dengan betul. Jadi hari ini kita perlu baca petikan dan kita perlu jawab soalan pemahaman apa yang kita faham. Baiklah. Sebelum kita pergi ke tugasan kita, kita kena kenal pasti apa itu kata tanya. Kata tanya ni dia ada beberapa kata tanya. Sebagai contoh cikgu letak di sini. Contoh yang pertama, kata tanya dia adalah apa. Apa merujuk kepada nama benda ataupun nama binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran, contoh. Kemudian kita lihat kepada yang kedua, iaitu berapa. Berapa merujuk kepada bilangan. Kemudian yang ketiga, bila. Bila merujuk kepada waktu dan masa. Kemudian yang keempat, bagaimana. Bila ada kata tanya bagaimana, dia menunjukkan cara ataupun kaedah. Yang seterusnya yang kelima, siapa. Kata tanya siapa merujuk kepada orang ataupun nama orang. Dan yang terakhir, mengapa. Apabila kita jumpa perkataan ataupun kata tanya mengapa, dia merujuk kepada sebab. Baik. Kena fahamkan cara penggunaan kata tanya ni, maksud ataupun cara macam mana kita nak kenal pasti macam mana kita nak gunakan dia, barulah kita boleh jawab soalan pemahaman. Baiklah, kita tengok apa soalan pemahaman kita. Di sebelah kanan ni yang cikgu tunjukkan ni ada 6 soalan pemahaman yang disediakan di dalam buku aktiviti kamu. Ke-6 soalan ni dia merujuk kepada petikan yang diberikan di sebelah ni. Petikan dan gambar yang diberikan. Baik. Kita perlu baca dulu petikan, kita perlu fahami dulu petikan, barulah kita boleh jawab soalan pemahaman di sini. Pertama sekali kita baca di gambar yang pertama, atas dia ada tajuk. Dia kata bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Gambar yang pertama dia kata, di tempat tinggal keluarga Seha terdapat sebuah kawasan lapang. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Kita perlu fahamkan dulu petikan yang pertama. Dia kata ini tempat tinggal Seha, di belakangnya terdapat sebuah kawasan lapang. Bila ada kawasan lapang, keluarga Seha bersama dengan jiran dia bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Kemudian mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia. Mereka hanya menggunakan baja organik. Mereka tak menggunakan baja kimia, hanya baja organik. Jadi segarlah sayur-sayuran dia. Baik, gambar yang ketiga. Sayur-sayuran itu akan dipetik dan diagih-agihkan sesama mereka. Para penduduk tidak perlu lagi membeli sayuran. Mereka mendapat sayuran segar dan percuma. Jadi keluarga Seha dia ada kawasan lapang di belakang rumah. Berdasarkan cerita ni, kemudian dia bercucuk tanam pada waktu petang bersama dengan jiran dia. Bila dia bercucuk tanam, dia menggunakan baja organik, tak menggunakan baja kimia. Bila sayur-sayuran dia dipetik, dia beri kepada jiran-jiran, dia beri kepada penduduk sekitar dia secara percuma sahaja. Baik, itu yang dia nyatakan di dalam petikan di sini. Kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dia kata kawasan lapang itu terletak di mana? Pertama sekali untuk jawab soalan pemahaman, kita perlu kenal pasti kata tanya dia. Kita lihat soalan yang pertama, kawasan lapang itu terletak di mana?
Jadi pertama sekali kita kena kenal pasti dulu kata tanya dia. Okey, di sini kita boleh lihat kata tanya dia berada di belakang, iaitu di mana. Okey, bulatkan perkataan di mana. Okey, jadi di mana ni merujuk kepada tempat. Jadi kita faham dulu soalan. Kawasan lapang itu terletak di mana? Kata kunci dia kawasan lapang. Jadi awak perlu cari di dalam petikan ni. Bila soalan pertama, dia mesti berada di atas jawapan dia. Jadi kita kenal pasti dulu kata kunci dia yang cikgu gariskan tadi, iaitu kawasan lapang. Jadi awak cari di sini mana kawasan lapang. Kita baca balik. Di tempat tinggal keluarga Seha terdapat sebuah kawasan lapang. Ini jawapan, ini kata kunci tadi yang cikgu gariskan di sebelah sama kan. Jadi dia kata di tempat tinggal keluarga Seha terdapat sebuah kawasan lapang. Maksudnya di tempat ataupun tempat tinggal keluarga Seha lah. Jadi di sini awak tengok di mana tempat dia. Dia kata kawasan lapang itu terletak di mana? Maksudnya terletak di tempat tinggal keluarga Seha. Jadi cara nak tulis dia macam ni. Okey, awak kena kenal pasti kata tanya tadi. Awak dah ambil kata tanya di mana, pangkal. Okey, awak tak perlu tulis balik. Kita ambil balik soalan, kita tulis kawasan lapang itu terletak di mana? Awak cari perkataan di kat sini. Di tempat tinggal keluarga Seha. Jadi awak salin balik lah jawapan dia. Terletak di tempat. Okey, awak salin cantik-cantik. Tak muat tulis bawah. Tinggal. Okey, salin bawah. Keluarga Seha. Okey, ini merujuk kepada tempat. Ini cara awak nak tulis. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua dia kata keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila. Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti dulu kata tanya dia. Baik, ini adalah kata tanya dia bila. Okey, bila menunjukkan masa ataupun waktu. Bila keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam. Jadi awak cari dalam ni. Tadi awak dah guna yang pertama kan. Awak tengok di sini jawapan dia untuk nombor 1. Nombor 2, awak pergi ke yang seterusnya pula. Mesti ada jawapan dia. Dia berturutan. Okey, jadi awak tengok, awak baca balik. Keluarga Seha bersama dengan jiran mereka bercucuk tanam di situ pada waktu petang. Jadi jawapan awak di sini awak boleh tulis keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam bila? Pada waktu petang. Jadi itulah jawapan dia, pada waktu petang. Jawapan nombor 2. Awak jangan tulis pada waktu petang saja, salah. Awak kena salin balik soalan dia. Keluarga Seha dan jiran mereka bercucuk tanam pada waktu petang. Itu jawapan dia. Okey, kita lihat yang ketiga. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Okey, macam cikgu cakap tadi, awak kena kenal pasti dulu kata tanya. Okey, awak cari mana kata tanya, dicari. Oh, apakah ni kata tanya dia? Bila apakah kata tanya, awak kena kenal pasti apakah ni digunakan untuk apa? Apa maksud apakah ni? Okey, dia merujuk kepada benda ataupun kata tanya. Jadi benda apa yang kat sini? Dia kata apakah jenis sayur? Dia tanya jenis sayur apa yang mereka tanam, keluarga Seha dan jiran dia tanam. Jawab carilah di sini. Okay, awak tengok ini soalan nombor 1 jawapan di sini. Soalan nombor 2 jawapan di sini. Jadi di sini dah tak ada jawapan dah lagi. Dah tak ada dah. Kita pergi ke gambar yang seterusnya. Mereka menanam pelbagai sayur seperti kacang panjang, cili dan sawi. Inilah pelbagai jenis sayur tu, jenis-jenis sayur. Jadi awak tulislah balik jawapan dia. Jenis sayur yang ditanam oleh mereka ialah, awak ambil ataupun seperti kacang panjang, cili dan sawi. Ini nombor 3. Okey, senang saja untuk awak kenal pasti. Pertama sekali awak kena kenal pasti kata tanya. Okey, nombor 1 kenal pasti kata tanya. Okey, kemudian faham soalan.
Kemudian awak kena cari jawapan yang sesuai berdasarkan kata kunci yang ada di sebelah kata tanya tu. Okay, kita tengok nombor 4 yang cikgu tunjuk contoh yang terakhir. Okay, dia kata bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam. Jadi kata tanya dia adalah bagaimanakah. Okay, bagaimanakah ni merujuk kepada cara. Kalau awak tak ingat, awak boleh tengok tepi. Okay, awak boleh ulang semula. Tengok di sebelah. Contohnya macam ni, awak tengok. Tadi dia kata bagaimanakah, dia merujuk kepada cara dan kaedah. Jadi awak tulislah sini cara dan kaedah. Cara yang macam mana, kaedah yang macam mana dia tanam sayur. Sini awak tengok. Okey, di sini dah ada jawapan untuk nombor 3 tadi. Mesti di bawah dia berurutan dengan jawapan nombor 4. Jadi awak faham, kalau dia kata sayur-sayuran itu segar dan bebas daripada baja kimia, mereka hanya menggunakan baja organik. Maksudnya keadaan sayur-sayur yang ditanam tu akan jadi lebih segar, lebih bebas daripada baja kimia. Itulah jawapan dia. Untuk 5 dan 6, cikgu tinggalkan kepada kamu untuk kamu jawab sendiri. Okey, kenal pasti kata tanya, faham soalan dan cari jawapan. Okay, itu saja tugasan pada hari ini. Okay, baca dan fahami betul-betul petikan supaya awak boleh kenal pasti di mana jawapan pemahaman yang ada dalam buku aktiviti kamu muka surat 41. Okay, sekian, terima kasih daripada cikgu.